Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Haris Muhammad Razali bernombor matrik A165126. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nurul Syafika binti Muhammad Rizwan, matrik number A1753667. Seperti yang kita semua sedia maklum, satu dunia sekarang ini tengah bergelut dengan penularan COVID-19 di mana ia mendatangkan impak yang sangat besar kepada pelbagai sektor, termasuklah sektor pendidikan. Malaysia salah satu negara yang telah mengambil langkah drastik dengan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang diikuti dengan penutupan semua institusi pendidikan, termasuklah UKM. Bermula 18 Mac 2020 yang lalu, ramai pelajar telah pulang ke kampung halaman dan kuliah terpaksa ditangguhkan dalam tempoh 6 minggu. Penangguhan kuliah ini telah menyebabkan rata-rata pelajar membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah seperti berjam-jam melayari media sosial, bermain game terlalu lama dan waktu tidur yang berpanjangan. Sewaktu mula-mula Perintah Kawalan Pergerakan bermula, saya banyak menghabiskan masa dengan menonton anime One Piece. Bagi yang tak tahu, One Piece mempunyai sebanyak 930 episod di mana setiap episod berdurasi selama 30 minit. Jadi saya mula menonton kembali daripada episod 1 dan sampai sekarang pun tak habis lagi sebab terlalu banyak. Jadi masa saya memang banyak dibazirkan dengan menonton anime tersebut. Jadi apa yang saya perasan bila saya terlalu kerap menonton anime daripada pagi ke malam, malam ke pagi balik, saya jadi kurang produktif, jadi malas, badan rasa lepu, otak rasa macam lembab sikit. Lagi bila dah start kelas dalam talian, terkesan sebab bila lecturer mengajar pun rasa macam lecturer cakap apa ni, kena replay 2-3 kali baru faham. Kalau sebelum ni lecturer cakap sekali je dah faham. So macam dia menyebabkan banyak impak negatif daripada positif bila kita banyak menghabiskan masa dengan perkara yang tak berfaedah dalam tempoh yang lama. Saya pula banyak bazirkan masa bermain game online seperti PUBG sehingga larut malam. PUBG adalah sebuah permainan tembak-menembak di mana pemain atau pasukan terakhir yang terselamat dinobatkan sebagai pemenang pusingan. Setiap pusingan berlangsung sehingga 30 minit dan masa yang saya habiskan untuk bermain game adalah selama 4 hingga 5 jam sehari hingga mengobarkan masa tidur saya. Baiklah, kesan yang saya hadapi daripada bermain game sepanjang hari adalah gangguan terhadap waktu tidur. Disebabkan saya kerap bermain game pada waktu malam, saya cenderung untuk tidur pada waktu siang hari. Ini telah menyebabkan saya kadang-kadang terlepas kuliah online ataupun tertidur sepanjang kelas berlangsung. Selain itu, saya berasa kurang bermotivasi untuk menyiapkan tugasan kerana sering mengantuk dan berasa malas. Untuk mengelakkan perkara ini berlanjutan, banyak aktiviti berfaedah yang boleh dilakukan oleh pelajar. Salah satunya dengan mengembangkan kreativiti mereka dengan menjadi content creator menggunakan platform YouTube, IG, Twitter dan sebagainya. Daripada pelajar menghabiskan masa berjam-jam melayari media sosial ini, adalah baiknya jika mereka sendiri yang upload video ataupun input-input yang berkualiti yang mendatangkan kebaikan kepada semua orang. Ini juga dapat mengasah bakat seseorang di samping dapat menjana pendapatan jika mendapat viewer yang tinggi. Itu adalah salah satu contoh perkara berfaedah yang boleh kita buat. Bagi saya pula, disebabkan saya memang minat tengok anime, jadi daripada saya tengok anime, baca subtitle, tak faham, lebih baik saya belajar bahasa Jepun. So, saya dah start belajar bahasa Jepun dalam 3 sebulan dan ada progres. Mula-mula saya tak tahu tulisan Jepun, sekarang saya dah boleh membaca katakana dan hiragana letter, and then saya dah boleh cakap sikit-sikit, and then saya boleh faham apa yang orang cakap dalam bahasa Jepun dalam anime. So tengoklah progres saya. So dewa hajime mashou. Dewa minasan konnichiwa. Watashi wa Nururu Shafika desu. 最初は
全然日本語が話せない。なんかさ、やばいですよ。何をわからないし、日本語を学ぶのは難しい。本当に。でも、今は少し日本語が話せます。まだ長い道のりです。頑張ってね。Selain daripada tidak berbuat apa dan membuang masa di rumah, dengan memiliki telefon pintar, saya menyarankan pelajar untuk mencuburi perniagaan secara atas talian. Pelajar boleh memulakan bisnes kecilan, menjadi dropship maupun ejen. Manfaatkan platform media sosial untuk mencari pelanggan dan memulakan bisnes anda. Selain dapat menjaga pendapatan sambil belajar, anda mengajar diri untuk berdikari dan bertanggungjawab dalam menjadi usahawan yang berdisiplin. Aktiviti bermanfaat yang saya buat. Pada semester ini, saya telah mengambil kursus Usaha Niaga Asas 2 sebagai subjek elektif. Subjek ini mengajar asas-asas dalam berniaga atas talian. Sekecitanya, bermula awal Mei, saya telah mencuburi perniagaan atas talian sebagai seorang dropship. Dan dalam masa 2 bulan sahaja, saya telah peroleh sebanyak RM1,500 Malaysia. Di sini saya nak kongsikan produk yang saya jual, iaitu Golden Salted Egg Penyet. Dan di sini pula founder tengah mencari dropship dan ejen. Boleh follow Facebook Ezra Salted Penyet. Akhir sekali, saya ingin kongsikan 4 tips jika anda ingin mencuburi bidang perniagaan secara atas talian. Pertama, test market atau kaji pasaran produk anda dahulu. Kedua, kena ada FB page dan IG business sebagai platform perniagaan anda. Ketiga, kena rajin buat story di WhatsApp, FB, IG sekurang-kurangnya sekali sehari. Dan terakhir, posting perlu bermanfaat kepada pelanggan. Perbanyakkan caption soft sell berbanding hard sell. Terima kasih.